Dengar ke suara bunda? Waalaikumsalam, dengar bunda. Dengar bunda. Semua dah ready ya? So far 28. 2 orang, 3 orang je belum datang. Satu grup belum datang ni. 8 tak apa. Muhammad Zikri ada? Muhammad Zikri ada tak? Okay, Muhammad Zikri ke tak ada ni? Muhammad Asif ada? Dia. Asif baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad ya Allah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma wa zidni fahma. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah. Okay, Alhamdulillah. So, kita hari ni insyaAllah last class untuk presentation patriotisme. Jadi, bunda pun dah pernah ajar yang target pointer, macam mana nak jaga pointer semua. Tapi kalau macam dah lupa, boleh keep in touch dengan bunda lepas ni boleh face to face dengan bunda and so on. Then, untuk semester ni, maksudnya hari minggu ni kelas lah. So, bunda harap 2 minggu yang kelas yang bunda dah tak buat kelas lagi untuk you all tu, bunda lah masa tu untuk buat assignment, untuk settlekan quiz, untuk settlekan you punya lab report and so on. So, bunda tak nak ganggu lagi masa bulan 7 tu. Jadi, siapa yang first thing first nak present dulu? Kumpulan mana? Nak yang individu pun boleh, yang kumpulan pun boleh. Bunda, kami dulu boleh? Boleh, tapi kena buka kamera semua. Kenalkan diri sebab bunda nak ambil attendance. Saya Nik Nur Amira dengan Nabila Huda. Okay. Suara tak keluar? Saya Nabila Huda, berbimbing bersama Kamal dari Fakulti Kejuruteraan Elektrik. Hari ini saya akan menceritakan refleksi saya iaitu sistem pemerintah Malaysia. Jadi, yang pertama kali, kita sebagai rakyat haruslah memilih pemimpin yang bagus, yang baiklah supaya mereka dapat memimpin negara dengan baik. Seperti di Malaysia, Malaysia menjalankan sistem demokrasi berparlimen, raja berperlembagaan di mana ketua negara adalah Yang di-Pertuan Agong, manakala ketua kerajaan adalah Perdana Menteri. Jadi pilihan raya iaitu SPR ada 3 fungsi, di mana dia ada 2 iaitu PRU dan pilihan raya kecil PRK. PRU ni dia berlaku 5 tahun sekali, dan pilihan raya kecil ni dia berlaku bila ada kematian ataupun peletakan jawatan dan sebagainya. Jadi sistem pilihan raya di Malaysia dia mengikut macam UK, mana kalau undi terbanyak, so pemimpin tu akan menang lah. So terdapat isu dan cabaran dalam PRU ni. Oleh itu, saya dapat simpulkan kita sebagai rakyat Malaysia haruslah mengundi dan memilih pemimpin yang sangat bagus supaya negara ini menjadi negara yang hebat di masa depan. Terima kasih. Assalamualaikum. Saya Nik. Melalui program Wacana Semarak Patriotisme yang diadakan pada 7 Jun yang lalu, pada pendapat saya, undi 18 merupakan satu langkah terbaik untuk memastikan jumlah yang menentukan pemimpin dipilih oleh semua peringkat umur bermula remaja 18 tahun sehingga ke warga emas. Menurut statistik yang diberikan oleh penceramah Encik Amir Syafrizan berkenaan dengan pertambahan sebanyak 6 juta pengundi baru, ini menunjukkan satu nafas baru diberikan oleh belia demi masa depan negara.
Mengapa demi masa depan negara? Kerana remaja masa kini lebih terbuka mindanya dalam membuat keputusan dan lebih bijak dalam memilih pemimpin. Meskipun baru berusia 18 tahun, kematangan tidak boleh diukur melalui usia kerana usia hanyalah satu angka. Sebaliknya, kita boleh menilai kematangan seseorang individu tersebut melalui mindset dan juga perilaku. Undi 18 ini juga merupakan satu peluang untuk remaja masa kini turut serta dalam membuat keputusan demi masa depan negara dengan cara memilih pemimpin yang bersesuaian dan beretika untuk menguruskan hal-hal yang dialami oleh negara kita sekarang. Okay, dah selesai Nik dengan Nabila. Okay, nampak macam jelas. So you all, so far sekarang pilihan raya dah auto daftar Dia macam tak payah you nak pergi daftar. Jadi mula harap you all umur dah 20 tahun kan? Belum lagi. Nik umur berapa? 19. Dah boleh mengundi dah. Nabila? 19 juga. 19 lagi. Okay, so dah boleh mengundi. Okay, boleh semak Nabila Huda dan Nik. Boleh tengok test pun dah pass, presentation pun dah pass. And then program kalau Nabila dengan Nik, ada yang you tak datang separuh hari kan. Kalau yang TOT tu you datang tak penuh, betul tak? So program kedua-dua program yang IDP dah. So semua dah ada markah. Sesi pun dah ada. Cik Lin pun dah bagi markah untuk sesi. Alright. Thank you so much. Congratulations to you all. Alright. Thank you. Next. Saya bonda. Okay. Kejap bonda. Sekejap Nak on kamera nama saya Assalamualaikum. Nama saya Puteri Shika and partner saya ialah Nuzaitul Zasha Zana. Zana tak boleh nak open camera sebab dia punya laptop lag. Oh, tu yang lambat tu. Tapi tunggu kejap bonda nak share. Zana nak share. Putri Ishka Nuziatul Sazana. Dengar tak? Ya. Dengar.
Boleh. Is it lag? Tanggungjawab kita sebagai rakyat Malaysia ialah kita mestilah memilih pemimpin yang adil dan bertanggungjawab ke atas rakyatnya. Di Malaysia, kita mengamalkan sistem pemerintahan demokrasi di mana kuasa memilih pemimpin di tangan rakyat. Rakyat akan memilih pemimpin di pilihan raya yang diadakan. Rakyat memilih pemimpin yang mereka percaya akan menggalas tanggungjawab dan menyuarakan hak bagi pihak mereka. Di Malaysia, demokrasi yang disebutkan adalah demokrasi berparlimen iaitu raja berperlembagaan. Contohnya seperti Sri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong sebagai Ketua Negara dan Perdana Menteri sebagai Ketua Kerajaan. SPR bermaksud Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia. SPR secara umumnya telah ditubuhkan pada 4 September 1957 bagi melaksanakan Perlembagaan Persekutuan. SPR juga merupakan salah satu entiti di mana ia menggandungi satu pengerusi, satu timbalan pengerusi dan 5 orang ahli yang dilatih oleh Sri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong selepas Baginda berunding dengan Majlis Hadiraja, di mana mereka telah mendapat kepercayaan rakyat dan pelantikan mereka akan terhenti sehingga umur mereka mencapai 66 tahun, iaitu umur pesara dalam kerajaan Malaysia. Warga negara Malaysia berumur 18 tahun ke atas bermastautin dalam bahagian pilihan raya tidak hilang kelayakan sebagai pemilih sebagaimana yang diperuntukkan di dalam Undang-Undang Perkara 119 dalam kurungan 3. Hilang kelayakan bermaksud ketika tarikh kelayakan, pemilih ditahan sebagai manakala jika sebelum tarikh kelayakan ia disabitkan kesalahan dan dihukum mati atau dipenjara melebihi 12 bulan. Terdapat 2 jenis pilihan raya iaitu pilihan raya umum Dewan Rakyat dan Dewan Undangan Negeri PRU di mana ia akan dijalankan 5 tahun sekali, iaitu di waktu inilah PRU ni akan mengubah kerajaan dengan parti-parti yang bertanding selepas pilihan raya tamat. Lepas tu pilihan raya kecil iaitu PRK iaitu untuk mengisi kekosongan kerusi parlimen atau Dewan Undangan Negeri disebabkan oleh perkara-perkara yang tak dapat dielakkan seperti kematian, peletakan jawatan, hilang kelayakan dan pembatalan keputusan pilihan raya oleh Mahkamah Pilihan Raya. Hanya demikian, ni contohnya lah daripada satu menteri ataupun ahli parlimen yang meninggal dunia ataupun telah dilucutkan jawatan akan diadakan secara terus pilihan raya kecil untuk menggantikan jawatan tersebut. Kesimpulannya, walaupun rakyat Malaysia segelintir ialah selalu memandang rendah akan keputusan pilihan raya hari ini kerana segelintir mereka akan menganggap seperti keputusan pilihan raya ini adalah scam ataupun fraud yang telah dimanipulkan oleh orang atas, tapi pilihan raya ini merupakan salah satu tanggungjawab yang utuh dan dalam pada masa yang sama menjadikan kita seseorang individu yang bertanggungjawab atas negaranya sendiri. Hal ini kerana pilihan raya ini diwujudkan untuk menjadikan salah satu negara itu berdemokrasi dan juga mendengar kepada keluh rakyat-rakyat margin di bawah. Sudah terang lagi berseluruh bahawa pilihan raya membawa pelbagai kebaikan yang tidak dapat dinafikan oleh mana-mana pihak lagipun pihak penentang yang berkeras. Pada tempoh pilihan raya inilah suara-suara rakyat yang seperti dikatakan tadi, suara-suara rakyat marhin akan didengari dan seperti pepatah mengatakan bulat air kerana pembentung, bulat kata kerana muafakat. Kerana setiap bangsa tidak kira warna kulit, agama yang dianggiti, kita akan saling membantu satu sama lain. Itu sahaja bonda. Sekian, terima kasih. Alright. Terima kasih. Alright, congratulations untuk Nurziatul dengan Puteri Ishka. Walaupun dia macam hang-hang sikit video dia, tapi okey lah. Gambar dah ke depan, baru cakap suara baru keluar kan. Mungkin sebab lain hujan. Okey, border review untuk
Sesi counselling you dah full mark dua-dua. Presentation pun dah, test pun okey. Untuk program, untuk TOT, full mark untuk Ishka, Ziatul separuh. Untuk program IDP 10, dan hari ni pass lah. Okay, congratulations. Thank you. Thank you, Wanda. Alright, next group. Grup saya Bunda. Okay, boleh continue? Sekejap Bunda. Okay, Assalamualaikum dan selamat petang Bunda. Jadi kami berempat satu kumpulan untuk program patriotisme. Saya Nur Hairina Zuhra. Saya Narini Zanika. Saya Johanna. Saya Sabrina. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jadi hari ini saya Nur Hairina Zuhra dan rakan sekumpulan saya akan membentangkan tentang SPR. Pertama sekali, apa itu SPR? SPR adalah Suruhanjaya yang menyelia, mengelola dan juga bertanggungjawab untuk urusan pilihan raya di Malaysia. Dahulu SPR hanyalah terdiri daripada seorang pengurusi dan juga dua orang ahli, iaitu di mana pengurusinya ialah Datuk Dr. Mustafa Al-Bakri Hassan dan dua orang ahlinya ialah Tuan Lee Yubun dan juga Tuan Jits. Manakala hari ini, SPR mempunyai seorang pengurusi, seorang timbalan pengurusi dan juga 5 orang ahli yang telah pun dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong selepas dipersetujui oleh Majlis Raja-Raja. Pada tahun 1997 hingga tahun 1978, Ibu Pejabat Suruhanjaya beroperasi di bangunan Sultan Samad, Jalan Kelab, Kuala Lumpur. Kemudiannya beroperasi di bangunan Yayasan Selangor, Jalan Bukit Bintang, Kuala Lumpur sehingga tahun 1985. Pada tahun 1985, ia berpindah ke bangunan Tokah, Jalan Piramid yang beroperasi sehingga tahun 1988, lalu pindah ke Aras 58, Menara Bank Pembangunan Jalan Sultan Ismail, Kuala Lumpur. Dan akhir sekali pada bulan November 2000, Ibu Pejabat Suruhanjaya kini beroperasi di Putrajaya sehinggalah ke hari ini. Apakah fungsi SPR? Terdapat 3 fungsi utama SPR iaitu menguruskan pendaftaran, menguruskan kajian persepadanan dan menjalankan pilihan raya. Baiklah, saya akan menerangkan tentang poin yang pertama iaitu menguruskan pendaftaran. Menguruskan pendaftaran dengan menjalankan urusan pendaftaran pemilih dan pertukaran alamat mengundi. Seterusnya, menguruskan kajian dan persepadanan semula bahagian-bahagian pilihan raya parlimen dan negeri setiap tidak kurang daripada 8 tahun selepas tarikh siapnya urusan kajian dan persepadanan yang semula terdahulu dan menjalankan urusan pendaftaran pemilih dan semakan daftar pemilih. Salah satu fungsi SPR ini adalah untuk mendaftarkan warga negara yang layak sebagai pemilih supaya mereka dapat menyertai proses memilih wakil untuk menyuarakan pendapat mereka dalam Dewan Rakyat atau Dewan Undangan Negeri mengikut perkara 113 Perlembagaan Persekutuan. Selain itu, fungsi SPR juga ialah menjalankan pilihan raya umum ke Dewan Rakyat dan Dewan Undangan Negeri dan menjalankan pilihan raya kecil sekiranya berlaku kekosongan. Mengikut peraturan pilihan raya, tugas SPR ialah mengadakan pilihan raya atas kawasan parlimen dan DUN, mengelola pilihan raya dan pelaksanaan pendaftaran pemilih. Akhir sekali, pada hari pengundian, anggota SPR dan pegawai akan berada di pusat pengundian untuk menjalankan proses pengundian pilihan raya ini. Jenis pilihan raya. Terdapat 2 jenis pilihan raya iaitu pilihan raya umum Dewan Rakyat dan Dewan Undangan Negeri dan pilihan raya kecil PRK. Bagi PRK ini akan diadakan selepas Dewan Rakyat atau Dewan Undangan Negeri terbubar dengan sendirinya selepas tamat tempoh 5 tahun. PRK ini akan diadakan dalam tempoh 60 hari selepas pembubaran tersebut berlaku. Bagi PRK pula, PRK ini akan diadakan sekiranya terdapat kekosongan kerusi parlimen atau Dewan Undangan Negeri. Kekosongan ini boleh berlaku apabila berlaku kematian iaitu penyandang meninggal dunia.
Yang kedua, apabila penyandang itu sendiri yang meletakkan jawatan. Yang ketiga, apabila penyandang hilang kelayakan mengikut perlembagaan persekutuan. Isu dan cabaran. Terdapat beberapa isu dan cabaran ketika berlakunya SPR. Antaranya ialah lambat umum putusan. Isu ini berlaku kerana PPRU lewat menghantar jumlah undian ke SPR. Hal ini berlaku kerana terdapat masalah di kawasan PPRU. Seterusnya ialah kedudukan kerusi parlimen. SPR tidak umum siapa yang membentuk kerajaan kerana mana-mana parti tidak mencecah atau sampai tahap majoriti bilangan kerusi semasa PRU ke-14. Akhir sekali ialah pengundi bergejala. Isu ini berlaku pada tempoh COVID-19 dan SPR mempunyai SOP yang sangat ketat tetapi mereka masih membenarkan pengundi keluar untuk mengundi. Kerajaan telah mengeluarkan duit yang banyak untuk menyediakan khemah supaya pengundi dapat mengundi dan tidak berjangkit atau menimbulkan kluster yang baru. Itu sahaja daripada kami sekumpulan. Sekian, terima kasih. Okay, thank you so much. Okay, gabungan yang menarik walaupun 4 orang, nampaklah konstituen dia. Okay, benda review untuk Johanna, okay. Sesi counselling dah, test okay, present okay, program pun full. Okay, present hari ni pun okay. Seterusnya, Nur Sabrina, Nadia, sesi dah okay. Test hari tu kucil sikit, tak boleh cakap dengan baik kan Sabrina? Banyak sangat. Presentation okay. Program pun tak ada yang tak full untuk TOT. Okay, ADP okay. Hari ni okay. Okay, seterusnya Nur Ayuni Zalika. Untuk sesi okay. Test pun okay. Presentation okay. Sayangnya program awak kosong untuk TOT. Program ADP ada dan hari ni okay. Okay, seterusnya Nur Ziatu Syazana. Sesi okey, test okey, presentation okey, program okey. Cuma tak full 30. Bonda, salah tu. Salah. Tadi Syazana tadi. Tak, tadi Syazana. Tadi Bonda sebut nama. Siapa? Syazana yang present tadi. Nombor 2. Ni Hanani kan? Nur Hanani, sorry tadi Bonda sebut kan. Okey, Nur Hanani Nazura. Okey, sesi okey. Test pun okey. Presentation okey. Program awak yang kosong kan Hana ni? Program kosong, program IDP ada, betul? TOT awak tak join kan? Bunda ke... okey. So kat situlah markah-markah. Nak bagi adil pun akan sebut macam ni Nanti tahu kenapa kita kawan-kawan dapat skor tinggi, kita dapat skor rendah. Ada sebab kenapa. Okay. By the way, congratulations. Thank you so much untuk semua. 4 orang. Okay, next group. Madam, Bonda. Ya. Group saya. Okay, boleh? Kat kamera Okay, Nur Salsabila. Kenalkan diri dulu. Saya Nur Salsabila binti Anwar. Saya Syirin Nur Fatihah binti Syamsul Bahri. Saya Nur Idrianis binti Muhammad Syuhada. Nur Hafizatu binti Muhammad Hafiz. Okay. Continue. Hai, saya akan menerangkan tentang tanggungjawab rakyat terhadap negara.
Setiap individu memainkan peranan yang amat penting dalam pembangunan negara kerana tanpa tindakan daripada individu tersebut, pelbagai usaha yang dijalankan tidak dapat berhasil. Seseorang individu yang bergelar rakyat Malaysia yang sah di sisi undang-undang perlulah memiliki sifat sayang dan cinta terhadap tanah air sendiri. Kesedaran kepentingan semangat patriotik dalam diri setiap warga negara Malaysia hendaklah dipupuk supaya dapat melahirkan ataupun menyemarakkan rasa bertuah kerana dilahirkan dalam sebuah negara yang selamat, maju dan makmur. Yang kedua, mengutamakan sikap saling bersatu padu dan menjunjung aspirasi perpaduan dalam kalangan masyarakat yang pelbagai kaum. Sepanjang negara kita merdeka, negara kita telah mengalami banyak cabaran dalam pembangunan negara bangsa. Isu perpaduan ini telah dikenal pasti sebagai satu elemen yang signifikan ke arah mewujudkan masyarakat Malaysia yang unggul. Oleh kerana itu, seni kata rakyat hidup bersatu dan maju dimasukkan di dalam lirik lagu negaraku, menyebabkan semua rakyat di Malaysia perlu hidup bersatu padu dalam tujuan untuk mencapai negara yang harmoni dan makmur. Tanggungjawab kita sebagai seorang rakyat Malaysia yang seterusnya ialah kita perlulah menumpukan taat setia kepada raja dan negara. Hal ini kerana sejarah telah membuktikan bahawa kedaulatan negara tergadai disebabkan rakyat yang tidak taat setia. Oleh itu, sebagai rakyat Malaysia yang bertanggungjawab, kita tidak seharusnya mengkhianati negara sendiri dengan sanggup mengorbankan kedaulatan negara, seperti membocorkan rahsia negara kita kepada pihak lain demi kepentingan diri sendiri, bagai enau dalam beluka melepaskan pucuk masing-masing. Akhir sekali, rakyat Malaysia dipertanggungjawabkan untuk sentiasa menyemai semangat patriotisme dalam diri masing-masing. Ini kerana kemerdekaan yang kita kecapi bukan dicapai dalam masa yang singkat. Sebaliknya, ia berlangsung dalam suasana dramatik dan tidak harus dilupakan bagi mengekalkan kesinambungan kemerdekaan dicapai. Dalam keadaan aman umpamanya, semangat patriotisme seharusnya menjadi pendorong setiap rakyat yang cintakan negaranya untuk bekerja dan berusaha bersungguh-sungguh bagi membangun dan memajukan negaranya. Seterusnya ialah jenis-jenis pilihan raya. Terdapat dua jenis pilihan raya. Yang pertama, pilihan raya umum dan yang kedua, pilihan raya kecil. Pilihan raya kecil di Malaysia diadakan sekiranya kerusi parlimen atau DUN dikosongkan atas apa jua sebab dalam tempoh 3 tahun daripada persidangan pertama pilihan raya umum sebelumnya. Pilihan raya kecil ini hendaklah diadakan dalam tempoh 60 dari tarikh kekosongan. Sebab-sebab pilihan raya kecil diadakan ialah kematian, perletakan jawatan dan hilang kelayakan. Pada kebiasaannya, Yang di-Pertuan Dewan Undangan Negeri atau Yang di-Pertuan Dewan Rakyat akan memberi surat berbentuk notis kepada Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia SPRM. Kemudian, SPRM akan menentukan bila tarikh pilihan raya kecil ini diadakan. Manakala, pilihan raya umum adalah suatu pemilihan yang dijalankan untuk memilih wakil-wakil rakyat ke jawatan politik dalam sesebuah pentadbiran. Pilihan raya umum akan diadakan apabila parlimen atau Dewan Undangan dibubarkan atau terbubar selepas 5 tahun. Assalamualaikum, saya Nur Sabila. Saya akan menerangkan tentang bagaimana proses pilihan raya berlangsung. Seperti yang diperkatakan oleh penceramah, pilihan raya umum atau pilihan raya kecil di Malaysia melibatkan 6 peringkat, iaitu pengeluaran writ, penamaan calon, kempen pilihan raya, pengundian, penjumlahan rasmi undi dan pengumuman keputusan pilihan raya. Pada permulaan proses akan bermula dengan pengeluaran writ, iaitu apabila berlaku pembubaran parlimen atau Dewan Undangan Negeri atau terdapat kekosongan di luar jangka. SPR akan mengeluarkan writ, iaitu surat kuasa untuk menjalankan pilihan raya kepada pegawai pengurus. Proses yang seterusnya ialah penamaan calon, iaitu apabila pada hari penamaan calon yang ditetapkan di antara jam 9 pagi hingga 10 pagi, pegawai pengurus akan menerima borang-borang penamaan dari calon, pencadang atau penyokong atau ketiga-tiganya sekali. Selain itu, dari penyahan 3 salinan borang penamaan calon, pencadang atau penyokong perlu juga menyertakan deposit pilihan raya.
dan borang akaun berkanun iaitu borang 5 untuk calon bagi ahli Dewan Rakyat dan borang 5A untuk calon bagi ahli Dewan Undangan Negeri. Bagi proses berikutnya adalah berlakunya kempen pilihan raya iaitu selepas sahaja urusan penamaan calon selesai, calon-calon atau wakilnya bolehlah memulakan urusan kempen terdiri daripada pemasangan poster, pengedaran risalah dan kempen dari rumah ke rumah. Aktiviti kempen ini perlu dihentikan pada jam 12.30 malam sebelum hari mengundi. Setelah lama dinanti-nantikan, maka berlakunya proses pengundian pada hari mengundi yang telah ditetapkan. Pemilih-pemilih yang namanya ada di dalam daftar, pemilih akan keluar mengundi di pusat-pusat mengundi yang telah ditetapkan. Bagi pengundi awal iaitu anggota tentera dan pasangan serta anggota polis dan pasangan, mereka akan mengundi pada hari mengundi awal. Selepas tamatnya proses pengundian, maka mereka akan mula membuat pengiraan penjumlahan rasmi undi. Keputusan pengiraan undi ini akan dimasukkan ke dalam borang 14. Semua borang 14 ini akan dibawa kepada pegawai pengurus untuk dibuat penjumlahan rasmi undi. Dan pada akhir proses, mereka akan membuat pengumuman keputusan pilihan raya. Pegawai pengurus bagi sesuatu bahagian pilihan raya itu akan mengisytiharkan calon yang mendapat undi majoriti dan mengesahkannya sebagai wakil yang terpilih bagi bahagian pilihan raya yang berkenaan. Keputusannya tidak boleh dipertikaikan. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Okey, dan alright, congratulations, presentation yang baik. Alright, boleh sebut Nur Salsabila, boleh tengok sesi pun dah. Test hari tu tak boleh okey lah tapi tak boleh jawab sangat. Presentation okey. Program TOT tak full tapi hadir. Untuk IDP full dan hari ni okey. Okey, Salsabila. Seterusnya Nur Iliani, betul. Nur Iliani, sesi okey, test okey, presentation okey. Program full mark, IDP pun full mark. Okey, good. Seterusnya Nur Hafizatul Muhammad Hafiz kan? Nur Hafizatul, sesi okey, test hari tu boleh lah sama juga macam rakan awak Salsabila. Boleh jawab tapi tak strong. Presentation okey, tapi awak program full mark, program IDP full mark. Okey, kehadiran so far belum semak lagi Okey, seterusnya seorang lagi, Shirin, betul? Shirin. Okey. Untuk Shirin, Nur Fatihah, sesi okey, presentation okey, test okey, program okey, IDP okey. Okey. Okey, congratulations untuk you all semua. Thank you, Bonda. Alright, next group. Saya present. Okey. Saya grup dengan saya Atika binti Khairi Anwar, grup dengan Nur Syafia Aina dengan Nur Khalida Natasha. Mana orang-orang dia Atika, asal dia orang tak nak kenalkan diri sendiri? Saya Nur Syafia Aina binti Mahdi. Lagi seorang? Saya Nur Khalida Natasha binti Khalid. Okay. Tak dengar suara Atika. Suara tak keluar, my dear. Sekejap. Tengok Atika, masa setting awal tadi buka audio tak?
On audio tak? On. Sekarang dengar. Sekejap, saya sekali lagi lah. Cuba kawan lain yang share. Cuba kawan lain yang share. Saya share sekali lagi. Yang lain kan? Cuba kawan tak yang share. Syafia ke nak share ke? Video one of you, you all Tak, 3 orang kan? Saya tak sure dia keluar suara kejap. Saya try. Ada suara tak? Tak ada. Sekejap, saya... Sekejap, saya share sekali lagi. Saya try. Dengar tak? Dengar tak? Cuba play. Syafia ke Farida ke buka ni? Atika. Bona nampak tak saya present? Nampak keluar muka awak 3 orang ni. Okay, play. Cuba Syafia play. Dah play ke? Tak gerak pun ya? Kalau Bona tak dengar, tak tahu kawan lain dengar tak? Tak dengar juga Ataupun you direct daripada Telegram download dulu. Dah download dah tadi. Yang mula-mula tu saya dah download dah. Kejap. Kena download dulu. Kadang-kadang daripada Telegram tu okey. Ni ke grup yang WhatsApp Bona tak boleh nak buka tu? Bukan Bukan. Kejap. Kejap. Kalau nak buka tu cik kawan yang buka. Bukan Bona yang buka kan tak awak. Tadi saya dah buka dah. Apa kata left dulu, salah seorang, lepas tu masuk balik. Ataupun laptop hang ke, siapa yang akan present? Boleh je. Ni cuba play. Cuba play. Tak ada. Tak ada juga. Kejap. Live dulu, lepas tu masuk ada audio. Okey. Ke nak bagi lain grup dulu? Kita bagi grup lain dulu lah. Grup lain masuk dulu. Sementara grup ni tengah berfikir 3 orang ni. Okay, next group siapa nak present? Sementara kawan-kawan awak semua, siapa ni? Atika, Halida, Safia, awak live dulu. Lepas tu you all masuk balik. Live dulu, lepas tu masuk balik kot kelas ni. Setting betul-betul yang awal. Okay, next group siapa nak present? Mana yang lain? Next, ada siapa nak present tak? Hello, Aina Mazia? Dengar tak suara Bona ni? Siapa lagi nak present? Yang lain tak siap Hello?
Hello? Bonda saya lah. Sekali dengan Aina Maziah. Okay, go. Okay. Mana orangnya? Okay, go. Assalamualaikum. Saya Nik Rabiatul. Saya Hana Marsila. Saya Aina Maziah. Okay, teruskan. Suara pun tak keluar. Suara tak keluar ke bonda je? Pelajar kelas yang kat luar sana dengar tak? Tak. Tak. Okey, cak. Sorry Dengar tak? Play tu tengok. Gambar keluar, suara tak ada. Gambar Nik ni keluar. Alright, keluar Aidil. Hai, Assalamualaikum. Pada hari ini, di dalam video ini, saya, Nik Rabiatul Adawiyah, Hana Marsila, Aina Maziah dan juga Nur Syazwani Izzah akan memberikan refleksi wacana Smart Patriotism berdasarkan apa yang telah kami fahami pada tempoh hari. Dalam program tersebut, saya dapat mengetahui bahawa terdapat banyak sistem pemerintahan di dunia, antaranya oligarki, anarki, demokrasi dan monarki. Di negara kita, negara Malaysia mengamalkan bentuk sistem pemerintahan demokrasi di mana demokrasi membawa maksud suatu bentuk pemerintahan dengan kuasa menggubal undang-undang dan struktur kerajaan yang ditentukan oleh rakyat. Kuasa memilih pemimpin di tangan rakyat. Selain itu, Malaysia juga mengamalkan demokrasi berparlimen. Sri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong sebagai Ketua Negara dan Perdana Menteri sebagai Ketua Kerajaan. Seterusnya, saya juga dapat mengetahui apa itu Suruhanjaya Pilihan Raya atau lebih dikenali sebagai SPR. SPR ini ditubuhkan pada 4 September 1957, tidak lama selepas merdeka. SPR ini adalah satu entiti di mana terdiri daripada satu pengerusi, satu timbalan pengerusi dan 5 orang ahli. Jadi maksudnya SPR ini dianggotai oleh 7 orang yang telah dilantik oleh Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong selepas Baginda berunding dengan raja-raja.
SPR ini juga mempunyai beberapa fungsi, antaranya menguruskan kajian persepadanan, menguruskan pendaftaran pemilik dan pertukaran alamat mengundi dan akhir sekali menjalankan pilihan raya. Yang saya dapat ketahui pula ialah tentang kelayakan pemilih. Berdasarkan perkara 119 dalam kurungan 1 Perlembagaan Persekutuan, pemilih hendaklah berwarga negara Malaysia, berumur 18 tahun ke atas, bermaustati dalam bahagian pilihan raya dan juga tidak hilang kelayakan sebagai pemilih. Antara sebab punca boleh terjadinya hilang kelayakan ini ialah bila pada tarikh kelayakan ditahan sebagai orang yang tidak sempurna akalnya dan sedang menjalani hukuman penjara, manakala pada sebelum tarikh kelayakan dia disabitkan kesalahan dan dihukum mati atau penjara melebihi 12 bulan. Selain itu, saya juga dapat mengetahui tentang dua jenis pilihan raya, iaitu pertama, pilihan raya umum Dewan Rakyat dan Dewan Undangan Negeri PRU. Selepas pembubaran Dewan Rakyat atau Dewan Undangan Negeri atau terbubar dengan sendirinya selepas tamat tempoh 5 tahun Dewan Rakyat atau Dewan Undangan Negeri. Yang kedua ialah pilihan raya kecil iaitu PRK untuk mengisi kekosongan kerusi parlimen Dewan Undangan negeri disebabkan oleh perkara-perkara seperti kematian, perletakan jawatan, hilang kelayakan, pembatalan pilihan raya oleh Mahkamah Pilihan Raya. Seterusnya saya dapat mengetahui tentang proses pilihan raya. Ia bermula daripada pembubaran ataupun kekosongan parlimen, seterusnya WRIP, seterusnya penamaan calon, kemudian kempen, seterusnya ia akan menjalankan undi pos ataupun undi awal, seterusnya hari mengundi, kemudian petition dan akhir sekali pelupusan dokumen pilihan raya. Sistem pilihan raya di Malaysia adalah berbentuk first past the post. Malaysia memakai sistem pilihan raya seperti di UK, di mana kita menggunakan konsep first past the post, undi yang banyak dikira sebagai pemenang. Selain itu, seorang perwakilan mengikut bahagian pilihan raya. Hanya satu orang ahli sahaja kepada satu-satu bahagian pilihan raya. Bahagian pilihan raya yang terdapat dalam Dewan Undangan Negeri bagi semua negeri berjumlah 222 kerusi parlimen. Seterusnya, sistem pelbagai parti. Banyak parti politik yang boleh ditubuhkan yang menyebabkan banyak persaingan dan tanda kesuburan demokrasi di Malaysia. Terdapat 61 parti politik yang berdaftar. Individu yang hendak bertanding tidak di bawah mana-mana parti politik boleh juga bertanding sebagai calon bebas dengan memilih 30 simbol yang telah disediakan oleh pihak SPR. 30 simbol ini tidak mempunyai refleks dengan mana-mana ahli parti politik yang lain. Alright, congratulations. Pengisian yang bagus. Di mana grup-grup tadi tak ada sentuh pun, dan you all ada sentuh. Okay, boleh recap untuk Aina Mazia. Sesi, mana Aina? Okay, Aina. Sesi okey, cuma test yang hari tu Aina jawab okey tapi tak lengkap tu tak? Presentation okey, program TOT tak penuh, program IDP penuh dan hari ni okey. Alright, seterusnya Hana Masela. Hana Masela, sesi okey, test okey, presentation okey, program TOT tak full, program IDP full dan hari ni okey. Seterusnya Nik Rabiatul Adawiyah. Sesi okey, test okey, presentation okey, program pun tak full untuk TOT, program IDP full dan hari ni okey. Okey, Nur Syazwani Iza. Betul, mana Nur Syazwani? Ada. Sesi okey, test okey, presentation okey, program okey, IDP pun okey. Okay, good. Good luck for you. And then boleh tengok juga daripada speaker-speaker ni nanti kalau ada pertandingan UMAC ke apa, pertandingan debate nanti boleh offer you all lah yang boleh nampak yang macam suara lantar, boleh speak fluent macam grup tadi ada Nur Hanani Sekarang grup sekarang ni ada Ana Masela, Nur Ayuni pun boleh tengok suara pun okey. Dia antara-antaranya lah yang boleh nampak talent-talent yang boleh speak untuk debate and so on. Alright, congratulations untuk you all. Right, next group. Okay, group yang tadi tu group Atika dah okey ke? Dah okey dah. Sorry madam. Okay, okay, now you all boleh masuk. Yang lain group ready tinggal beberapa orang lagi ni.
boleh tamat kelas awal kalau you present habis awal. Nampak tak benda? Cuba play ke dia terlebih page tu. Okay, keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Syafia Aina binti Mahdir. Saya Atika binti Khairil Anwar. Saya Nur Khalidah Natasha binti Khalid. Pada 7 Jun, Encik Amir Syafrizan Abdul Rahman telah menerangkan tentang Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia. Jadi, di dalam video ini, kami bertiga akan memberi refleksi kami terhadap wacana patriotisme yang telah ditonton. Saya amat percaya kita sebagai rakyat Malaysia, kita haruslah bertanggungjawab untuk memilih pemimpin yang bakal mentadbir negara. Bagi memberi informasi lebih kepada semua, SPR membawa masuk Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia yang telah ditubuhkan pada 4 September 1997. Mengikut kepada Perkara 114 Perlembagaan Persekutuan, SPR bertanggungjawab untuk menjalankan pilihan raya dan penubuhan ini memberikan kepada rakyat Malaysia untuk memilih dan menilai calon-calon yang terbaik untuk mentadbir negara. Pilihan raya terbahagi kepada dua, iaitu pilihan raya umum dan pilihan raya kecil. Pilihan raya umum berlaku setelah pembubaran Dewan Rakyat atau Dewan Undangan Negeri atau terbubar dengan sendirinya. Pilihan raya kecil pula berlaku untuk mengisi kekosongan kerusi parlimen. Sebagai contoh apabila berlaku kematian. Warga negara Malaysia yang berumur 18 tahun ke atas yang tidak hilang kelayakan layak untuk mendaftar sebagai pengundi dan mengamalkan sistem pemerintahan secara demokrasi di mana rakyat berhak dan berkuasa untuk memilih pemimpin yang bakal menerajui negara kita melalui proses pilihan raya yang telah dijalankan. Oleh itu, rakyat perlulah membuat keputusan yang betul dan tidak mensia-siakan peluang yang telah diberikan untuk menjamin masa depan negara kita. Jadi, sebagai kesimpulannya, sebagai rakyat Malaysia, kita hendaklah mengetahui tentang suruhan pilihan raya supaya kita dapat menjadi salah seorang warga negara yang bertanggungjawab dalam memilih seorang pemimpin negara kita ke arah kemajuan. Alright, congratulations untuk semua. Berdouble dekat Atika. Alright, seterusnya kita tengok Atika. Sesi okey, test okey, presentation okey, program okey, program IDP pun okey. Okey, hari ni pun okey. Congratulations Atika. Okey, seterusnya Nur Khalida. Sesi okey, test okey, presentation okey. Hari yang TOT tu MC tak sihat, okey. Okey, program IDP okey, hari ni okey. Congratulations. Seterusnya Nur Safia, betul? Okey, Nur Safia. Seorang lagi kan? Betul. Sesi okey, test okey, presentation okey. Program TOT datang tapi tak full. IDP full. Hari ni okey. Okay. Congrats untuk you all bertiga. Alright, good luck for your exam untuk final. Right, we see them for next exam. Okay, another group. Another group want to be present? Grup korang boleh benda. Suhail. Okay, go. Ya. Okay, Suhail and the gang. Okay, how Suhail? Awak okay ke? Nak tengok keadaan awak? Lost weight tak lepas MC? Sakit lost weight tak? Makan kena pantang. Dia tak pantang benda. Oh, makan je segalanya Ya Allah. Makin tambah berat tahu. Hey, tak pantang makan lepas ni. Tak ada. Sebab dia tak ada luka teruk pun. So tak ada pantang lah. So makan je lah apa-apa Okay, pantang nampak makanan lah. Itulah pantang dia. Itulah pantang dia. Okay, continue. Alright. Ya. Okay. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Hari ini kami akan membentangkan video refleksi kami. Saya Suhaimi Yaakob. Saya Akmal Aziz bin Syahrum. Saya Nur Alia binti Azmi. Saya Muhammad Asyik bin Yudin. Alright.
So ni video yang refleksi kami. Sekejap Sekejap, Akmal Azizi dengan Asif tadi ya. Sharing ni device. Sekejap. Okay. Continue. Okay, semua boleh nampak ke? Boleh. Alright. Suara? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, keluar. Alright. Nama saya Nur Alamika Azmi daripada HPD 119A. Baiklah, tanggungjawab sebagai rakyat Malaysia dan input yang diberikan oleh penceramah, kita perlulah menarik minat golongan belia untuk turut serta dalam pilihan raya pada masa akan datang. Hal ini kerana golongan belia seringkali membangkang undang-undang yang digugat oleh pihak kerajaan, tetapi mereka tidak ingin turut serta dalam pemilihan pemimpin. Jadi, bagaimana kita mahu ubah persepsi pandangan pihak belia ialah kita perlulah menitik beratkan golongan belia untuk turut serta dalam pilihan raya pada masa akan datang. Hal ini akan menjaminkan pemimpin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suhaib Yaakob, bernombor ID 2021214518 daripada Fakulti Kejuruteraan Awam, khusus CEEC 110-2. Saya akan menceritakan input yang disampaikan oleh penceramah, iaitu sistem pemerintahan di Malaysia. Tahukah anda, di dunia terdapat pelbagai jenis sistem pemerintahan seperti sistem pemerintahan monarki, sistem pemerintahan beraja dan juga sistem pemerintahan demokrasi. Okey. Di Malaysia, kita mengamalkan sistem pemerintahan demokrasi. Demokrasi yang diambil daripada perkataan Greek iaitu demos dan kratos yang bermaksud rakyat berkuasa. Ini bermaksud rakyat berhak untuk memilih kerajaan mereka sendiri. Sistem demokrasi menggunakan konsep power of the people and the power to the people. Ini bermaksud kerajaan itu ditentukan dengan kuasa rakyat dan rakyat berkuasa untuk memilih kerajaan. Okey. So, di Malaysia kita mengamalkan demokrasi berparlimen dan raja berperlembagaan. Demokrasi berparlimen dan raja berperlembagaan ini konsepnya begini. Negara kita mempunyai yang di-Pertuan Agong. Dia berada pada pangkat yang tertinggi. Akan tetapi yang di-Pertuan Agong masih lagi terikat dengan perlembagaan Malaysia. Di bawah yang di-Pertuan Agong terdapatnya sebuah parlimen yang dipilih oleh rakyat Malaysia sendiri. So marilah kita keluar mengundi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Asif bin Aminuddin, nombor 2021466438. Sebagai rakyat Malaysia yang prihatin, kita mestilah memilih pemimpin yang sesuai. Pemimpin yang hendaklah memiliki ciri-ciri yang layak dan sesuai untuk dijadikan pemimpin. Seorang menjadi pemimpin yang hebat bukan kerana keupayaan meneruskan diri bermain politik hingga berjaya naik ke puncak dan menjadi pemimpin. Malahan bukan juga disebabkan faktor siapa yang anda kenal. Sebaliknya, pemimpin mempunyai tanggungjawab yang sangat besar. Dia secara langsung dalam urusannya memikul amanah dan tugas berat kepada rakyat yang dipimpinnya. Malah seseorang pemimpin akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala terhadap kepimimpinannya di dunia. Okey, sekian itu saja daripada saya. Assalamualaikum, nama saya Akmal Azizi bin Syahrum. Saya akan membentangkan refleksi yang diberikan oleh penceramah tempoh hari. Sejak tahun 1957, Malaysia mengekalkan sistem politik sebagai parti yang mana parti politik yang memperolehi majoriti kerusi di Dewan Rakyat atau Dewan Undangan Negeri boleh menubuhkan kerajaan persekutuan atau negeri. Sistem yang digunakan Malaysia berasaskan first past the post system. Ini bermakna calon-calon yang memperoleh majoriti akan diisytihar pemenang di bahagian pilihan raya yang berkenaan. Okey. Elemen-elemen penting pilihan raya ada 4, iaitu bahagian pilihan raya, kedua pemilih, ketiga calon dan terakhir proses pilihan raya. Ada 2 jenis pilihan raya, iaitu
pilihan raya umum dan pilihan raya kecil. Pilihan raya umum diadakan apabila Parlimen atau Dewan Undangan Negeri dibubarkan atau terbubar sendiri selepas tamat tempoh 5 tahun. Pilihan raya kecil pula berlaku untuk mengisi kekosongan kerusi Parlimen atau Dewan Undangan Negeri di luar jangka disebabkan oleh 4 perkara. Pertama, kematian. Kedua, peletakan jawatan. Ketiga, hilang kelayakan. Keempat, pembatalan keputusan pilihan raya oleh Mahkamah Pilihan Raya. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Alright. Itu saja daripada video sesi kami. Terima kasih. Alright, congratulations. Okay, apa yang boleh lihat tadi. Tapi tadi macam Alia macam terputus kan? Awak punya ayat tu macam tak habis kan? Video Alia tu siapa yang cut, macam cut dia tak habis cakap lagi. Siapa yang cut video ni, sambungan video? Saya pun ada masak saya baru terperasan ya Allah. Salah bagi video kan Suhal. Saya rasa Alia cakap tak habis. Macam bau, saya nak mak. Nak cakap makan sebenarnya orang dengan mak macam tu kan. Okay, so far boleh tengok tadi Alia ni dah bagus dah. Dia dah promote dah. Dia dengan Suhail dah promote. Mari dah kita mengundi. So boleh suka kalau pelajar-pelajar promote. Kita jangan cakap-cakap je. Action. Okay. So far Akmal pun bagi fakta tentang apa yang faham tentang Tok Patriotisme. Tapi boleh faham Asim ni dia special sikit. Dia selalu kalau apa-apa dia lebih kepada luahan perasaan. Apa yang dalam hati dia bukan cerita benda yang fakta. Orang belajar tentang apa patriotisme, protokol-protokolnya. Tapi dia lebih suka apa-apalah. Boleh tengok lagi pada awal kelas sampai akhir kelas. Dia banyak luahan perasaan. Benda suruh jumpa benda, tak nak jumpa benda. Benda pun tak tahu apa jadi kan dia. So far kalau boleh tengok sesi dia pun awak dah jumpa Puan Din belum? Awak sesi tak ada markah lagi kat saya ni. Belum kan? Belum kan? Sesi awak kosong kan? Sebab tu boleh tengok awak banyak kritik diri, banyak kritik orang. Kena luar. Cepat. Bila kita self-talk seorang-seorang, kadang-kadang tak jadi. Kena jumpa orang Asif. Tahu Asif? Lagi awak sampai hari, awak lebih luar perasaan je. Benda memang nak explore awak ni sebenarnya. Apa masalah budak ni sebenarnya? Masuk kelabur ni. Apa yang mengandung domba dia kan? Apa dia tak luar-luar. Sampai sekarang tak luar kan Asif? Tak Asif? Berputar-putar pemikiran awak seperti rambut awak kan? Bergulung-gulung tu. Okey, boleh nak review untuk sesi. Okey, Asif masih kosong. Test okey, presentation okey, program TOT full, program IDP full. Hari ni pun okey, presentation. Seterusnya Alia, sesi okey, test okey, presentation okey, program full, program IDP full. Congratulations untuk awak. Alright, seterusnya Suhal, sesi okey. Test, hari tu dia jawab terbalik. Boleh jawab tapi confident. Yang penting confident. Walaupun jawapan terbalik, confident penting. Okay, presentation okay. Program TOT dia datang separuh. Program IDP dia full. So, presentation hari ni okay. Congrats. Seorang lagi, Akmal. Okay, Akmal, sesi okay. Test okay, presentation okay. Program, okay, awak program hari tu tak full tapi join untuk TOT, program IDP full. Okay, by the way Asif, Puan Lin, Cik Lin hanya akan ada berbaki 2 hari je dengan bonda. Dia akan tamat 30. Baik ke baik kalau awak nak ada markah okey, tak sempat dengan dia, awak kena habis dengan saya. So minggu depan assignment untuk awak kena jumpa saya. Bonda dah tak ada kelas, awak kena jumpa sebab ada benda yang awak pending ni. Kalau tak bonda tak tahu nak tolak tambah mana markah awak kat mana, nak bagi naik yang tak datang lagi apa semua. Bonda kena bagi hadiahnya tu. Alright, congratulations untuk group ni. Mungkin ada seri sebab ada seorang bunga kat sini. Okay, congratulations. Alright, next group. Terima kasih Bonda. Alright. Salam. Saya boleh Bonda? Okay, go. On kamera
Okay, mana nampak Nurin? Nurin solo ke? Saya individu. Okay, go Nurin. Hai dan Assalamualaikum. Nama saya Nuria Alisha Adrana binti Muhammad Nizam dari BA 117. Okey, video ini tentang refleksi diri wacana semarak patriotisme yang telah saya tonton pada 7 Jun 2022 di platform media sosial Facebook Live. Apakah tanggungjawab kita sebagai rakyat Malaysia? Tanggungjawab kita sebagai rakyat Malaysia ialah kita perlu mengambil berat tentang setiap perkara yang melibatkan negara kita dan yang terjadi di negara kita. Sebagai contoh, Suruhanjaya Pilihan Raya yang diadakan pada tahun-tahun tertentu. Info yang diberikan oleh Encik Amir Syafrizan Abdul Rahman sangat bermanfaat lebih-lebih lagi untuk anak-anak muda seperti kita. Ini menjadikan kita untuk menjadi pengundi yang berpengetahuan dan menjadi bijak dalam menentukan pemimpin kita pada masa yang akan datang. Bila SPR ini ditubuhkan? SPR ini ditubuhkan pada 4 September 1957. Terdapat 3 fungsi SPR iaitu yang pertama, menguruskan kajian persepadanan, kedua, menguruskan pendaftaran dan yang ketiga, menjalankan pilihan raya. Hak mengundi ini sememangnya wajar diberikan kepada individu yang telah pun mencapai umur 18 tahun kerana golongan ini mampu untuk menyumbang kepada sosioekonomi masyarakat, memikul tanggungjawab kerakyatan, bekerja, dibolehkan untuk membayar cukai serta diberikan hak untuk berkahwin. Sebenarnya amat penting juga untuk kita mengetahui kelayakan pemilih seperti berumur 18 tahun dan ke atas, warga negara Malaysia dan banyak lagi. Kesimpulannya, kita sebagai rakyat Malaysia sewajarnya tidak memandang remeh dengan hal sebegini kerana ianya melibatkan masa depan negara kita. Alright, congratulations Nurin. Okay, simple lah. Simple tapi awak faham lah kan. Awak yang awal hari tu dah siap video so tak nak group tu tak? Dah siap-siap kan? Okay, bonus review Nurin, sesi dah okay. Presentation hari tu bolehlah jawab tapi tak strong. Presentation okay. Program TOT pun hadir tak penuh. Program ADP penuh dan hari ni okay. Alright. Thank you. Alright. Next. Next group. Next group siapa yang boleh tengok belum ada nama ni? Amani ada Amani? Amani, Najwa, Zikri baca doa tadi. Ya, saya Bunda. Okay, go. Berapa orang bawa? Ada 6 orang lagi tak present. Boleh? Siapa nak present? Grup saya kejap Najwa tengah buka. Buka kamera, yang lain-lain tu on kamera dulu. So Bunda tak tahu siapa yang nak present. Okey, Najwa, Alia, Amani. Kenalkan diri.
Saya Nur Najwa binti Azlin. Saya Nur Amanah Zina binti Rosmi. Saya Nur Alia binti Muhammad Fauzi. Saya Umar Aisyah binti Idris. 4 orang, betul? Okey. Ya. Apakah tanggungjawab kita sebagai rakyat Malaysia dan input yang diberikan oleh penceramah ialah berkaitan mengundi dan organisasi yang menguruskan semasa mengundi. Suruhanjaya Pilihan Raya merupakan sebuah organisasi yang bertanggungjawab dalam urusan pilihan raya di Malaysia yang telah ditetapkan dalam Perlembagaan Malaysia. Seterusnya, seperti yang kita tahu, Malaysia mengamalkan sistem demokrasi berparlimen di bawah pentadbiran Raja Berperlembagaan. Terdapat dua jenis pilihan raya iaitu Pilihan Raya Dewan Rakyat dan Dewan Undangan Negeri PRU di mana ianya akan terbubar secara automatik selepas tamat tempoh 5 tahun. Yang kedua ialah Pilihan Raya Kecil iaitu PRK di mana ianya berlaku disebabkan oleh kematian, perletakkan jawatan, hilang kelayakan ataupun pembatalan keputusan pilihan raya oleh Mahkamah Pilihan Raya. Terdapat 3 pilihan raya di Malaysia. Yang pertama ialah First Past the Post di mana undi terbanyak akan dikira sebagai pemenang. Yang kedua ialah Single Member Territorial Representation iaitu seorang perwakilan mengikut bahagian pilihan raya di mana hanya satu orang ahli kepada satu-satu bahagian pilihan raya. Yang ketiga ialah Multi-Party Electoral System iaitu sistem pelbagai parti. Apabila banyak parti diwujudkan di Malaysia, ia telah membuktikan bahawa Malaysia merupakan sebuah negara yang demokrasi. Siapakah yang layak untuk mengundi iaitu kelayakan pemilih dan siapakah yang tidak layak untuk mengundi. Kelayakan pemilih merujuk kepada perkara 1191 iaitu Perlembagaan Persekutuan. Syarat-syarat untuk pengundi ialah 1. Mesti berwarga negara Malaysia. Kedua, berumur 18 tahun ke atas. Ketiga, bermaustatin dalam bahagian pilihan raya. Tidak hilang kelayakan seorang itu sebagai pemilih sebagaimana yang telah diperuntukkan dalam Undang-Undang Perkara 1193. Hilang kelayakan seseorang itu disebabkan ditahan sebagai seorang yang tidak sempurna akal sedang menjalani hukuman pemenjaraan. Akan menyebabkan disabitkan kesalahan, hukuman mati atau penjara melebihi 12 bulan. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang kepentingan mengundi. Pertama sekali ialah hal ini bagi membolehkan rakyat untuk mempunyai hak mereka sebagai seorang rakyat untuk memilih siapa bakal pemimpin mereka. Hal ini dikatakan demikian kerana kita sendiri tahu sebagai seorang rakyat, kita mempunyai sesi pemilihan ataupun SPR yang membantu dalam memilih pemimpin berdasarkan pengundian. Hal ini dapat membantu daripada berlakunya tidak kepuasan hati dan juga mengelakkan daripada hal berat sebelah yang boleh menyebabkan pergaduhan dan juga salah faham antara rakyat. Seterusnya, dapat juga menentukan pemimpin yang berkebolehan. Yang di bawah maksud pemimpin yang berkebolehan ini ialah pemimpin yang menjalankan tanggungjawab mereka dan juga mengetahui isi hati rakyat sendiri, di mana mereka akan melaksanakan kerja-kerja mereka yang pasti dapat membawa kebaikan kepada negara itu sendiri. Akhir sekali ialah mengekalkan kestabilan politik negara. Hal ini kerana dengan pemilihan yang adil dan tiada kes berat sebelah, ia dapat membantu daripada berlaku salah faham dan juga pergaduhan yang boleh berlaku antara kaum ataupun antara parti itu sendiri. Hal ini dapat memastikan negara kekal aman dan juga tetap harmoni dan kestabilan politik dalam negara itu sendiri dapat dikekalkan. Kesimpulannya, semua rakyat Malaysia perlulah melengkapi diri dengan ilmu mengundi dan sistem demokrasi. Hal ini kerana rakyat Malaysia mempunyai hak untuk membuat keputusan bagi mencorakkan masa depan negara.
Alright, congratulations. Habis kan? Bonda kan fokus kat kepala orang buat gerak sampai badan. Comel dia video kepala masing-masing ya. Alright, Nur Amani Adina, sesi okey, test hari tu tak strong sangat, presentation okey, program okey, program DP okey dan hari ni okey. Congratulations. Nurul Najwa, sesi okey, test okey, presentation okey, TOT hadir tapi tak full, IDP full. Alright. Seterusnya, Nur Alia, sesi okey, test okey, presentation okey, program okey, TOT okey, IDP pun okey. Okey, hari ni pun congrats. Okey, kalau Alia pun antara macam suara Hana Masihlah juga. Kalau Bonda ada pertandingan UMAC ni di back university. Tapi dia di bawah unit kerja dan counselling. Jadi Bonda nampak lah talent-talent yang suara-suara yang boleh jadi better. Alright, so seterusnya Umi Aisyah. Sesi okey. Test hari tu boleh jawab tapi tak strong. Presentation okey. Program TOT full. IDP full. Hari ni pun okey. Alright, congratulations untuk you all berempat. Okay, Zikri. Okay, Zikri Dayusman, where are you? Thank you, my dear. Zikri Dayusman. Benda. Ya. Kami buat live. Boleh Benda? Boleh. Tahu kalau tak siap dia memang buat live. Ayo cepat. Okay, sekejap saya present dulu. Okay. Tengok muka masing-masing. Kami kongsi device tau. Kongsi device. Okay, boleh? Alright, go. Nampak tak Benda? Nampak? Okay, terus. Benda off. Bendanya suara. Okay. Isman dan Zikri, terus. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Zikri Farhan bin Muhammad Fauzi. Saya daripada Fakulti Kejuruteraan Awam. Nama saya Yusman Bisham dari FK juga, Fakulti Kejuruteraan Awam. Hari ini kami akan membentangkan tentang wacana semarak patriotism. Yang pertama, Malaysia mengamalkan demokrasi berparlimen raja perlembagaan, iaitu rakyat yang memerintah. Berdasarkan rakyat yang memerintah, tercetusnya satu demokrasi iaitu pilihan raya. Apakah maksud pilihan raya? Iaitu pilihan raya adalah satu proses demokrasi di mana undian digunakan untuk memilih calon yang sesuai untuk mewakili rakyat di Dewan Parlimen. Pada ini memilih calon yang sesuai untuk memenuhi jawatan-jawatan untuk mengawal dan mentadbir negara Malaysia. Pilihan raya biasanya dipantau oleh sebuah badan bebas iaitu SPR, Suruhanjaya Pilihan Raya. Suruhanjaya Pilihan Raya ni ditubuhkan pada 4 September 1957. Fungsinya adalah menguruskan kajian persepadanan, menguruskan pendaftaran pemilih dan menjalankan pilihan raya. Okey, saya akan memberitahu tentang jenis pilihan raya yang ada. Terdapat dua jenis pilihan raya iaitu pilihan raya umum Dewan Rakyat dan Dewan Undangan Negeri PRU dan pilihan raya kecil PRK. Pilihan raya umum Dewan Rakyat dan Dewan Undangan Negeri PRU ni akan berlaku selepas pembubaran Dewan Rakyat tersebut, PRU tersebut dengan sendirinya atau selepas tamat tempoh 5 tahun. Pilihan raya kecil PRK ni pula berlaku atas beberapa sebab atau faktor iaitu kematian pemimpin tersebut, peletakan jawatan, hilang kelayakan dan pembatalan keputusan pilihan raya oleh Mahkamah Pilihan Raya. Okey, jenis pengundian. Terdapat 3 jenis pengundian iaitu iaitu hari mengundi, undi awal dan undi pos. Hari mengundi ni tempoh bermula dari permulaan mengundi dan berakhir pada masa pengisytiharan keputusan pilihan raya oleh pegawai pengurus. Undi awal ni pula tidak kurang dari 3 hari sebelum hari mengundi, melibatkan anggota PDRM, tentera dan PAS.
pasangan, pasukan gerakan dan pasangan. Undi pos undi pos ni pula kaedah pengundian dengan cara sampul undi pos yang berisi kertas undi dihantar kepada pengundi. Okey, kelayakan untuk menjadi kelayakan pemilih pula ada 3, iaitu warga negara Malaysia berumur 18 tahun ke atas dan bermafsuatin dalam bahagian pilihan raya. Lain dah terputus Yusman. Lain terputus. Okey, masuk balik. Untuk menjadi anggota SPR, kesemua anggota SPR ni dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong selepas dipersetujui oleh Majlis Raja-Raja. Pada pendapat kami untuk semarak patriotisme ini, pada pendapat saya, semua pihak perlu sedar bahawa semangat patriotik sangat penting untuk melahirkan negara yang maju dan berwawasan. Jadi kita semua perlu bekerjasama untuk mengawal negara, bukan hanya bergantung pada seorang saja iaitu Raja. So, semua perlu bekerjasama dan mengundi untuk membantu negara menjadi lebih maju. Individu yang berguna adalah individu yang membantu negara, bukan individu yang melihat negara jatuh. Itu saja daripada saya. Okey. Saya pula kerajaan Malaysia sangat membuat keputusan dengan kerana rakyat dapat memilih pemimpin mereka. Jadi dengan kata sepakat rakyat, kehidupan mereka dapat terjamin dengan adanya pemimpin yang mereka percayai. Sebab sebagai satu sistem, kita dalam sebuah badan dalam masyarakat, kita mestilah kena percaya dengan pemimpin kita, kerana pemimpin tu yang akan dapat membawa pada masa hadapan yang kita nak, sama ada cerah atau tidak. Okay, itu saja. Itu saja daripada kami. Terima kasih. Okay, congratulations. Cuba you off dulu you punya slide ni. Boleh nampak muka you all berdua tu. Susah sikit. Dia baca je balik yang dia ambil PDF ni. Okay, Yusman yang Zikri, nak jadi ahli politik tak? Kalau saya takut lah. Tanggungjawab besar. Tanggungjawab besar. Zikri? Habis you all berdua nanti nak pergi mengundi tak? Sebab tak? Rasa lepas ni pergi mengundi tak? Saya dah pernah mengundi. Bagus. Tu kawan sebelah tu dah pergi mengundi dah? Belum lagi kan? Belum lagi. Oh, orang mana? Saya orang Selangor. Baik. Kalau cakap Melaka, Johor tak pergi mengundi tu, memang nak tanya balik kan? Okay, congratulations. Okay, Zikri. So far sesi hari tu pergi tak? Pergi tak jumpa Kak Lin? Belum kan? Dah pergi. Zikri dah? Okay, Zikri kok. Awak pergi dengan Isman sebab hari tu memula nak sekali dengan Asif ke Asif tak datang. Awak berdua datang sisi last itu dengan Kak Lin. Okay, nanti boleh check. Okay, so far Zikri sesi okay. Kalau kata dah hadir. Test okay, presentation okay. Program TOT pun full, program LDP full. Hari ni pun congrats. Untuk Yusman, sesi okay, test okay, presentation okay. Program okay, program LDP okay. Congratulations both of you. Boleh cakap sebab you nampak disiplin you all walaupun tak ready dengan video, boleh tahu you disiplin. Lepas tu tanya jadi ahli politik ke tak? Jadilah ahli politik, nanti tak ramai ahli politik yang berpendidikan. Risau kat situ. Adil lah bila kita cakap sini, Adil cuba jadi ahli politik. Alright. So Alhamdulillah, congratulations untuk semua. Hari ni bonda percaya mungkin ada kelas bonda. So far pelajar bonda yang boleh mengajar dah ada 2 orang ahli politik. Sebab bonda memang cakap dengan pelajar kalau suka politik, jangan cakap buruk pasal menteri sana, menteri sini. Tunggu kita kat kerusi tu. Kalau kita dah berada di kerusi tu, kita tengok betul tak apa yang kita nak cakap. Adakah kita ni anti rasuah? Adakah kita ni adil? Adakah kita turun pandang ke komuniti? Sebab
awal uji kita berbeza-beza. Kita tengok easy to say, but hard to do. Easy to say, but hard to do. Jadi awal uji macam-macam cara. Jadi kalau kita nak komen apa semua, in a right place, you tunggu you berada di posisi tu, baru awak layak komen yang sebenar-benarnya. Sama juga kalau kita nak komen pensyarah ke apa semua, tak bagus, jadi pensyarah. Kalau nak komen guru tak bagus ke, jadi guru. Nak komen ibu bapa tak bagus, kahwin, jadi ibu bapa. In right place, bila kita dah berada dalam situasi tu, baru kita layak untuk berkata-kata sebab kita tahu. Jadi sekarang ni layak untuk berkata-kata kalau you pergi mengundi. Baru you all boleh perjuangkan hak you sebagai rakyat Malaysia. Sebab kita pergi mengundi, kita menjalankan tanggungjawab kita. Jangan kita jadi netizen warrior. Bila hari mengundi kita tidur, rumah tak bangun. Kita mengharapkan keamanan daripada undian orang lain. Tak mau. Kita kena turun padam. Alright, congratulations to you all. Bunda doakan you all dapat grade yang okey. Bunda tengah fikir pelajar-pelajar yang penting tak datang program ni, Bunda nak bagi grade apa. Tengoklah istiharah lah masing-masing. Bunda ada bagi makan kesian ke tak ada. Ataupun benda rigid. Tengok macam mana. Alright, congratulations untuk semua. Good luck. Jangan skip. Mana yang bercinta, jangan bercinta di tempat-tempat yang gelap. Walaupun kampus ni kurang tengok poli bantuan, jangan bercinta atas tangki lah, dalam bilik ke apa semua Pastikan you all kalau bercinta berdating di tempat yang terbuka. Jangan tempat tertutup, nanti akan dipengaruhi syaitan. Tempat terbuka pun syaitan ada, ni lagi tertutup. Jadi congratulations to you all. Jaga diri, pelajar lelaki, pelajar perempuan, jangan stay up ambil barang-barang yang terlarang. Buat je, just do it, be yourself. Apa yang kita ada, Allah bagi nikmat. Just enjoy untuk perjalanan kat universiti ni. Dia takkan berulang. Umur tahun ni takkan berulang untuk tahun depan. Tapi anggap sebagai pengalaman. Okay, thank you semua. Congratulations. So, Bunda mohon maaf salah silap sepanjang semester ni bagi HPD 119 kelas A. Mungkinlah ada yang terasa hati pun semua. Bunda minta maaf. Again, Bunda cakap as a pensyarah, Bunda memang strict. Sebab pensyarah sambil lakukan kurikulum, Bunda strict. Dia berbeza kalau Bunda pakai topi sebagai kaunselor. Dan berbeza juga kalau Bunda pakai topi sebagai persatuan, kalau Bunda penasihat untuk peers and so on. Alright, insyaAllah next time kita akan jumpa face to face. Banyak program yang kita boleh laksanakan face to face. Alright, thank you so much semua. Assalamualaikum. Thank you, Bunda. Thank you, Bunda. Jangan lupa solat. Jangan call ibu.